Jarang-jarang ada. Itu pun perasaan pahala banyak. Ya datang pula tuan-tuan kadang-kadang pegang Quran pun terbalik sebab jarang datang tuan-tuan kan. Ustaz pun tak kenal dan sebagainya. Itu pahala confirm tak banyak. Confirm tak banyak. Dalam pahala tak banyak kita nak bagi ke orang tuan-tuan. Masya-Allah. Ya akhirat besok inilah orang yang muflis. Wa qad zalama hadha. Ada orang yang telah menganiayai orang itu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sebelum mati sukakan hati orang beriman. Jangan sakiti hati orang yang beriman. Jangan kita sakiti dia dengan kezaliman kita, dengan kata-kata kita yang menyakitkan hati dan sebagainya. Ya Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan hari akhirat, dengan Allah dan hari akhirat, cakap yang baik-baik dengan orang ataupun diam. Ya tuan-tuan, di tuan-tuan sebelum tuan-tuan mati pastikan orang paling dekat dengan tuan-tuan tak sakiti. Ya, saya pelik tuan-tuan di akhir zaman baca surat khabar pening tuan-tuan. Bagaimana kita lihat masyarakat kita dah teruk, sangat teruk, jauh daripada rahmat Allah. Anak dengan bapa bergaduh. Bergaduh bukan main penumbuk, main bulldozer. Tuan-tuan baca surat khabar, anak bergaduh dengan bapa. Bapa tak main penumbuk, bapa ambil bulldozer runtuh rumah anak. Tuan-tuan kan, astagfirullahalazim. Saya tak boleh fikir sampai sekarang saya duk pening. Macam mana boleh jadi macam ni tuan-tuan? Dalam rumah tu anak dia ada. Dalam rumah, dalam tu menantu dia ada, cucu dia ada. Logik akal tak ada atuk boleh buat macam tu. Tapi geramnya pasal ambil bulldozer, bukan ambil tukul tuan-tuan kan. Dia runtuhkan tak kira. Nasib baik polis datang dapat dicegah. Kalau tidak biar anak menantu semua tenggelam dalam runtuhan rumah. Tuan-tuan baca surat khabar kan? Ini satu benda yang Nabi pernah sebut di akhir zaman. Dalam khutbah Nabi yang terakhir, Nabi kata wa rufi'a minhumul ilma wa rufi'a minhumul ilma wal hilm, rufi'a minhumul hilm wal ilm. Nabi kata akan diangkat daripada umat akhir zaman ini ilmu, akan diangkat daripada mereka hati yang lemah lembut, hati yang ada hilm. Ilmu ni tuan-tuan hati kesian belah lemah lembut ke orang. Atuk tak sayang kepada cucu, bapa tak sayang kepada anak, anak tak sayang kepada bapa, apatah lagi kepada orang lain. Tunang bunuh tunang hari sekarang ni. Tuan-tuan nak putus tunang main tikam aja. 2-3 hari ni berturut-turut wanita-wanita cantik yang tuntut supaya dibatalkan perkahwinan dibunuh dengan kejam. Dahsyat tuan-tuan. Masyarakat yang renggang daripada Islam ini makin lama makin kejam. Padahal Imam Syafi'i pesan jangan sakiti hati orang. Jangan kata nak bunuh orang. Ni ada yang bunuh orang, bunuh diri sendiri. Astagfirullahalazim, dahsyat ya tuan-tuan. Minum racun. Bayangkan betapa beratnya dosa dia. Ya, dia bunuh orang dosa besar dah. Bunuh diri lagi besar dosa dia. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan cek balik. Bini kita makin sayang tak kat kita ni. Kita dah nak mati ni. Tuan-tuan jangan main teki-teki bini semacam aja. Dengan mak kita, bapa kita jangan teki semacam. Biar mak kita redha sebelum kita mati bertemu dengan Allah. Ya tuan-tuan, biar abang adik-beradik kita redha sebelum kita bertemu dengan Allah. Mak Nabi pesan kat kita ya tuan-tuan. Nabi kata la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak boleh masuk syurga orang yang memutuskan hubungan persaudaraan adik-beradik. Tak masuk syurga orang yang menyakiti jiran. Tak masuk syurga. Yang main-main tuan-tuan, ini orang-orang yang akan diazab oleh Allah. Jadi pesan Imam Syafi'i, jangan sakiti hati orang beriman. Ya, yang ketiga, ya, Imam Syafi'i pesan nak jumpa malaikat Israil, qada amalan-amalan yang kamu tinggalkan. Ramai orang Melayu suka qada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, orang kunut malam 16, dia kunut malam pertama lagi. Lain macam je kunut. Dia kata TST tahu sama tahu sudah ustaz. Saya pernah tengok tuan-tuan hari Jumaat orang tua-tua sembahyang tahiyat masjid ada kunut tuan-tuan. Kan belik. Saya duk heran, siapa ajar ni tahiyat masjid ada kunut? Rupanya subuh pagi tadi dia qadaan tuan-tuan kan. Astagfirullahalazim. Ni tuan-tuan, kita banyak tinggal sembahyang. Kita banyak tinggal puasa. Ibu dah qada belum puasa-puasa yang lalu? Qada sebelum bertemu dengan Allah. Ya, Imam Syafi'i pesan antara hutang yang wajib kita bayar, hutang kita dengan Allah. Hutang kita dengan Allah. Haram kita relax kata Imam Syafi'i dalam keadaan kita masih ada hutang dengan Allah. Ya tuan-tuan, jangan tangguh. Jangan kata tahun depan lah aku qada kat Mekah. Tahun depan lah jangan. Qada zakat kita yang dulu tak bayar, qada sekarang. Semayang kita berapa? Baru ni saya pergi ceramah dekat Shah Alam tuan-tuan. Ada seorang
perempuan yang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, kakak 25 tahun dah sembahyang tak cukup. Astagfirullahalazim. Kakak nak buat macam mana? 25 tahun dah daripada balik sampai sekarang ni, kakak tak cukup sembahyang. Nak buat macam mana? Saya kata qada. Banyak-banyaklah. Kakak mana boleh qada satu hari kakak tulis. Lepas sembahyang contohnya maghrib, bangun lagi 10 kali maghrib lagi. Isyak buat 10 kali isyak lagi. Zuhur buat, asar buat, supaya satu hari 10 kali. Kan? Catat dah hari ni 10 kan. Dan sebagainya. Boleh buat tuan-tuan kalau nak seribu daya. Ini ada yang qada tengok TV pun ada. Qada tengok TV. Tuan-tuan kan, dia pesan ke anak dia, Mak nak pergi kerja, kau rakam you. Ni gambar ni Cinta Marsyanda ni, mak minat sangat. Agak balik rumah kelar kabut nak tengok lagi. Bila VCD keluar di pasaran, beli ni. Kenapa beli? Sebab nak tengok ketinggalan siri-siri dulu saya terlepas Ustaz dan sebagainya. Tuan-tuan, jangan ni qada yang benda maksiat, jangan. Qada benda yang wajib mesti dia qada. Yang keempat, hendaklah berahi pada Allah. Apa maksud rindu kepada Allah? Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW berceramah kat sahabat. Dia kata apa? Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Nabi kata, siapa yang seronok nak bertemu dengan Allah, Allah seronok nak bertemu dengan dia. Siapa tak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka nak bertemu dengan dia. Sahabat-sahabat angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, laisa kulluna yuhibbul maut. Dia kata, bukan semua kami ni suka mati. Ya Rasulullah, macam mana ni? Risau sahabat. Ya macam mana? Ya Rasulullah, kami kan semua suka mati. Nabi kata, tak. Orang yang suka kepada Allah ini, dia sebelum mati sebab dia banyak amal rindu kepada Allah apa semua, maka insya-Allah bila nak mati, malaikat datang jumpa dia. Malaikat kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kata dalam firman Allah ni, Allah sebut apa tuan-tuan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang dalam hidup berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas perkataan itu. Tetap istiqamah ni tuan-tuan, tetap di atas kalimah syahadah, tetap di atas amal Islam, tetap sayang Islam, tetap berjuang di atas dasar Islam, hidup di atas dasar Islam, istiqamah. Maka bila nak mati, malaikat akan datang. Malaikat tu tatanazzal. Bahasa Arab ni tuan-tuan, tatanazzal tu makna turun silih berganti. Kalau nazala turun seorang sekali je. Ni tatanazzal maknanya perkataan tu berganda. Ya tuan-tuan, ada berganda, ada perkataan, ada tadhaif di situ. Maknanya ada pergandaan, turun 3-4 kali. Malaikat ni turun, malaikat ni turun. Semua malaikat kata yang sama. Allah takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa abshiru, gembira dengan syurga yang dijanjikan. Masa tu rindu kepada Tuhan membuat-buat. Berahi dia tuan-tuan, cinta. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya rindu kepada Allah. Ya, kita tuan-tuan kena rasa dah sekarang ni Allah dah bagi kecil manis, tak lama lah tuan-tuan ni. Allah bagi penyakit tuan-tuan, darah tinggi, tak lama lah tu. Ya Allah bagi. Jangan pula kata kadang-kadang kita pergi cek doktor pun bahaya. Doktor kata you are very healthy man. Saya tuan-tuan bila cek doktor sekali hari tu, doktor cek, dia kata ustaz bagus, jantung tip top. Agar tengok kecil manis tak ada, darah tinggi pun tak ada. You are very healthy man ustaz. Masa tu tuan-tuan rasa malas ibadat datang balik tuan-tuan kan. Sebab kita healthy, rasa lambat nak mati tuan-tuan kan. Tapi kalau doktor cek-cek, dia kata pak cik ni saya anggaran masa saya bagi ni paling lama 6 bulan kan. Paling lama 6 bulan. Tuan-tuan balik apa macam? Tuan-tuan malas nak datang surau lagi. Awal-awal lagi dah sampai i'tikaf kat masjid. Bapa A nya dah lain macam, tinggal 6 bulan kan. Lepas 6 bulan tiba-tiba sihat balik. Allah, dia kata doktor ni penipu kan tuan-tuan kan. Tak datang mati depan rumah tuan-tuan kan. Nauzubillahi min zalik. Dia tuan-tuan berahi kepada Allah. Sahabat Nabi tuan-tuan, dia sayang sungguh kepada Allah, sanggup dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesanan yang pertama. Yang kedua, stesen kedua, kubur. Dah mati kamu nak masuk kubur, jadi sungguh-sungguhlah kata Imam Syafi'i, sebab kamu nak masuk kubur, tinggalkan mengumpat. Apa makna mengumpat dia tuan-tuan?
cerita keburukan yang ada pada orang yang betul-betul terbukti. Dia ni memang jahat, kita tak pernah tegur dia, tapi kita cerita belakang je, itu mengumpat. Tuan-tuan, kat Malaysia kita bukan takat mengumpat, memfitnah pun kita buat. Fitnah, kita belum terbukti orang tu dalam BCD, belum terbukti. Walaupun muka irat-irat dia, tapi tak clear, perut dia boroi contohnya, tuan-tuan kan. Jadi perut boroi tu bukan tuan-tuan kan. Tengok perut dah bukan, muka nak irat pun sebab berbalam-balam. Tengok gambar Barack Obama dengan Usama baru ni. Tuan-tuan tengok gambar Usama bin Laden. Gambar lama, saya tengok sekali, saya tahu superimpose. Sebab apa? Gambar lama hitam janggut, bila dia tembak senyum serupa, janggut hitam juga. Selepas 10 tahun, mana boleh ada orang janggut hitam juga kan? Contohnya, senyum pun lokasi serupa. Tuan-tuan, akhirnya didedahkan gambar ini superimpose, gambar orang lain bubuh kat kepala, gambar dia tinggal kat bawah kan. Kita doakan mudah-mudahan Allah pelihara Syekh Usama ini, dan kalau dimatikan sebagai mati syuhada, ya mudah-mudahan Allah ambil balas ya kepada golongan kufar yang sengaja mencipta alasan untuk membunuh dan memburu umat Islam di merata tempat. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan saya pesan kat tuan-tuan, jangan siapa isap rokok lagi, jangan. Rokok yang tuan-tuan isap itulah aset penting kepada Amerika dan Yahudi. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan marah Barack Obama bunuh orang Islam, Yahudi bunuh orang Islam, tuan-tuan kena ambil satu tindakan. Tindakan pertama, jangan support sebarang produk Amerika, jangan support sebarang produk Yahudi. Tuan-tuan, Yahudi laknatullah mendapat keuntungan yang cukup besar daripada perniagaan rokok dia. Kalau tuan-tuan masih isap rokok, mana tuan-tuan setuju dengan Barack Obama ni? Kan saya geram bila tengok kenyataan pemimpin-pemimpin umat Islam sebiji persis Barack Obama. Barack Obama kata dunia akan aman tanpa Usama. Ada orang kata dunia akan lebih aman tanpa Usama. Serupa tuan-tuan kan. Kan satu, kita serupa, takut akhirat besok Obama kata kita serupa satu neraka, tuan-tuan kan. Ini kita bimbang, na'udzubillahi min zalik. Patutnya kita ada statement berbeza. Orang Islam, orang Islam kena ada statement berbeza. Sebab yang dibunuh, ada yang kalut, dia kata tak patut mayatnya dikuburkan dekat kubur, dekat laut. Sebenarnya yang tak patut dibunuh orang Islam ni, tak patut. Daripada awal tak patut dah. Bunuh ni tuan-tuan, ke bumi kat mana tak patut. Pergi tembak orang, lepas tu ke bumi dengan penuh penghormatan diraja, boleh? Tuan-tuan, oleh kerana dia telah saya bunuh, maka sebagai menghormati jenazah, kita pun penghormatan negara, kita ambil trompet, kita bawa pahlawan ke bumi makan kepala. Tak boleh. Ke bumi mana pun tindakan bunuh tu haram. Tindakan membunuh orang Islam itu haram. Ya tuan-tuan, inilah satu perkara yang perlu kita berikan perhatian. Jadi tuan-tuan, jangan kita nak mengumpat sembarangan. Ya kadang-kadang tuan-tuan, kita tak tahu hujung pangkal. Orang baik pun kita kutuk. Kadang-kadang kita terlibat dalam fitnah, memfitnah orang yang belum tentu salah. Jangan tuan-tuan ni. Fitnah ini asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Ada kisah Imam Syafi'i. Tuan-tuan tahu Imam Syafi'i kita ni pernah dijatuhkan hukuman bunuh. Kalau tuan-tuan baca sejarah Imam Syafi'i, cantik tuan-tuan, mengulangi banyak peristiwa berulang tuan-tuan ni. Imam Syafi'i jawatan terakhir dia ialah timbalan Gubernur Yaman. Dia seorang ulama muda yang terkemuka. Bila dia naik jadi timbalan Gubernur Yaman ni tuan-tuan, ramai orang rasa bimbang. Sebab populariti Imam Syafi'i, muka handsome, tuan-tuan, berkarisma. Imam Syafi'i kita ni tuan-tuan, kalau dia berucap, orang tinggal ucapan orang lain. Kalau dia mengajar tuan-tuan, orang tinggal pengajian orang lain. Sampai akhirnya orang buat fitnah Imam Syafi'i Syiah, Rafidah. Imam Syafi'i dituduh Syiah. Imam Syafi'i dituduh nak menggulingkan khalifah. Tuan-tuan, bila dituduh nak guling khalifah, khalifah ambil tindakan tangkap Imam Syafi'i. Digiring daripada Yaman tuan-tuan, diikat tangan, dibawa, dan akhirnya didakwa. Imam Syafi'i rahimahullah diminta bersumpah untuk menafikan. Imam Syafi'i kata, lan ahlif, aku takkan bersumpah, wa in kuntu sadiqan aw kadhibah. Sekalipun aku cakap betul ke aku bohong ke, aku takkan sumpah dengan nama Allah. Betul tuan-tuan, ni pendirian Imam Syafi'i. Tuan-tuan buka dalam kitab Fiqh Al-Manhaji juzuk 3 bab sumpah, kata-kata Imam Syafi'i dimuatkan kat situ. Aku takkan sumpah. Ni orang ada pendirian.
Ini ada orang tulis surat khabar, desak orang tu suruh sumpah. Kita bukan sesumpah nak sumpah kata. Ya tuan-tuan kan. Imam Syafi'i kata aku takkan bersumpah sama ada aku betul ke aku salah. Tapi tuan-tuan, Imam Syafi'i baca ayat Quran depan raja. Bila raja nak jatuh hukuman pancung kat dia, dia baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Imam Syafi'i baca ayat ni depan khalifah. Hei orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kamu si fasik, bawa berita. Orang fasik ni tuan-tuan, orang jahat. Orang fasik ni tuan-tuan, dia buat dosa besar atau kekal atas dosa kecil. Contoh orang fasik ni tuan-tuan, jadi tokek bisi lucah, tu fasik lah tu. Kan? Kalau saksi fasik, senang je tuan-tuan. Dia tolong rakam, lepas tu dia sebar rakaman. Dia kata saya yang rakam, dia kata. Patut orang tak fasik dia cegah. Kalau ada kemungkaran cegah. Ini pergi rakam dulu jadi mak skode, masuk dalam YouTube, lepas tu bagi tahu saya yang nak cegah ni, tapi saya nak bagi tahu dia ni jahat, saya tolong rakam aksi dia. Ini fasik lah. Orang jadi tokeh tuan-tuan kan. Tayang pula fasik tuan-tuan kan. Contoh orang fasik datang kepada kamu fasik, bawa berita, fatabayyanu, siasat betul-betul agar kamu tidak mengenakan tuduhan hukuman kepada orang yang tidak berdosa, nanti kamu akan menyesal di kemudian hari. Sekian Imam Syafi'i tuan-tuan diam. Baru raja tuan-tuan diam. Raja pun pandang kepada tuan-tuan, kepada ketua hakim negara dia masa itulah. Dia kata, Datuk Ketua Hakim, apa macam hukuman yang kita jatuh betul tak betul? Ketua Hakim berkata kena tanya pegawai negara lah. Dia yang buat tuduhan, patut jatuh hukum aja. Maka tanya pegawai negara zaman itulah. Pegawai negara pun kata, Patik ni dapat laporan Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara kata, Patik sebenarnya dapat laporan JKK je. Rupanya tuan-tuan dia kan. Lama-lama raja bebaskan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya tuan-tuan, tu sekali itu. Lala sekali Imam Syafi'i tinggalkan Yaman, pergi ke Iraq dan mengajar sepenuh masa. Jadi pendakwah bebas sepenuh masa. Susah tuan-tuan ni. Orang masuk politik ni tuan-tuan jadi susah. Tapi kena masuk politik sebab kuasa perlu. Untuk tegakkan negara perlu ada kuasa. Yang untuk tegakkan hukum perlu ada kuasa. Ada orang kata tak apa Ustaz, tak payah kuasa, penting. Saya bawa contoh senang tuan-tuan. Kuasa ni penting tak penting, contoh macam anak kita. Anak kita, kalau bini kita suruh dia semayang, lambat ke cepat tuan-tuan? Lambat. Mak dia kata semayang, mandi. Mak dia masuk bilik, kalau tak mandi lagi, relax lah. Mak dia kata relax lah, mak relax kan. 3 kali kita balik, tak sampai masuk rumah lagi, kita baru berdehem aja. Kita tak suruh mandi pun, mak dia baru nak buka mulut bagi laporan. Dah tengok masuk bilik dah kan. Dah mandi siap dah tuan-tuan kan. Sebab apa? Bapa ada power, bapa ada kuasa. Mak hanyalah sebagai pemberi tazkirah saja. Tuan-tuan, kalau takat ustaz nak jadi pemberi tazkirah tak jalan tuan-tuan kan. Undang-undang perlu ada penguatkuasaan dan perlu ada kekuasaan. Tapi itulah tuan-tuan, ringkas cerita, Imam Syafi'i telah mengambil keputusan untuk jadi pendakwah sepenuh masa, mengajar dan menyampaikan ilmu, dan dia pindah daripada Iraq menuju ke Mesir dan akhirnya dia meninggal. Ya tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah. Ini kisah dia. Dia tuan-tuan, ya tinggalkanlah mengumpat. Ya tuan-tuan, tinggalkanlah. Yang kedua kata Imam Syafi'i, asad dengki. Orang Negeri Sembilan ni tuan-tuan, dia kata dongki. Dia tak kata dengki, dia kata dongki. Itu saya pada dengan Ustaz Negeri Sembilan kan tuan-tuan kan. Dia kata dongki. Betul tuan-tuan. Orang dengki ni sama erti dengan dongki tuan-tuan kan, lebih kurangnya. Tak pasal-pasal apa nak dengki dengan orang. Jiran kita nak dengki buat apa? Dia pakai kereta baru. Kalau dia pakai kereta baru, kita boleh tumpang. Saya tuan-tuan di sekolah saya, bila kawan-kawan saya beli estima, saya kata alhamdulillah, puji pula estima dia lawa. Lama-lama dia ajak kita naik tuan-tuan, tak payah bayar tambang kan. Jadi tuan-tuan kan, alhamdulillah, sebab kita tak dengki, Allah bagi kat kita pula giliran, ada turn. Minggu bulan ni kawan kita beli, tahun depan ada rezeki kita pula dapat beli. Kalau kita dengki, kita doa supaya dia tu hilang kenderaan, dia tu rosak kenderaan, dia jadi orang miskin, apa kena, dia doa siapa?
Dia minta, ya Allah, dia dengki kat saya dengki juga kat dia. Lagi banyak tuan-tuan dengki kat orang, lagi banyak orang dengki kat tuan-tuan. Akhirnya siapa doa mustajab, doa itu yang dimakbulkan. Rupanya makbul doa orang lain, kita tak dapat naik istimewa sampai mati. Sebab kita punya doa dikalahkan oleh terlampau ramai orang dengki kat kita. Hanya jangan dengki kepada orang. Kata Imam Syafi'i, yang ketiga, tinggalkan emas dan perak. Maksudnya jangan tamak halaba. Ya tuan-tuan, sekarang ni Allah bagi tahu dalam Quran, alhaakumut takasur. Kamu terlampau leka mengumpul harta benda dunia. Cuba tuan-tuan tengok. Husni Mubarak 70 bilion. Dia nak buat apa 70 bilion? Sekarang ni tuan-tuan, yang ku cari bukan harta berjuta, yang ku cari harta berbilion tuan-tuan. Oh dahsyat tuan-tuan kan. Kita kat Malaysia main juta je, dia yang ku cari harta berbilion-bilion. Sampai tak pernah